Cakap Islam hebat macam mana pun, tapi dari segi pelaksanaan yang tidak nampak nilai-nilai Islam itu satu perkara yang merosakkan sistem Islam itu secara keseluruhan. Dengan sebab itu, saya melihat isu ini, kita ada berapa banyak negara-negara Islam, terutamanya di negara-negara Arab, itu majoriti itu, saya nak sebutkan, mereka negara homogenes, mereka negara sebangsa. Kita dulu ni asal usulnya sebangsa. Sebab itu istilah ketuanan tu saya tidak ada masalah kalau sekadar nak menunjukkan identiti, sebab ketuanan bangsa Cina membentuk negara Cina, ketuanan negara India membentuk negara India, ketuanan negara Arab membentuk negara-negara Arab, tetapi ketuanan bangsa Melayu tidak membentuk negara Melayu. Jadi saya perlu jelaskan, disebabkan oleh penghijrahan, disebabkan oleh baiknya orang Melayu ini yang telah menerima Islam ini, dia menerima tetamu dengan sebegitu ramai. Akhirnya negara yang 100% Melayu dulu, dia berubah dari segi landscape dia. Bila berubah, istilah ini perlu dilaung-laungkan bagi menyedarkan orang lain asal usul negara ini. Negara lain tidak perlu sebut, sebab bangsa Cina telah membentuk negara Cina, bangsa India telah membentuk negara India. Begitu juga negara-negara orang putih. Dalam soal ini, begitu banyak negara-negara Islam ni, termasuk negara kita. Katakan kita ambil 40 negara terbersih di dunia, ataupun yang segi integritinya, dari segi indeks korupsinya dia terbaik, ataupun tergolong dalam 40 buah negara. Kita tengok dari segi corruption lah, negara-negara Islam tidak termasuk dalam lingkungan 40. Kita hairan, label yang kita gunakan tidak dilaksanakan. Ini bahayanya label ini apabila tidak dilaksanakan dalam bentuk yang orang boleh nampak. Itu daripada dulu saya sebut, Islam tersebar bukan disebabkan oleh label Islam itu, tetapi penampilan akhlak seorang pemimpin yang paling mulia, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa satu akhlak yang lain daripada yang lain, yang akhirnya orang nampak akhlak itu, orang tertarik dan ingin tahu tentang apa dia Islam. Dan hari ini kita membawa label Islam, tetapi praktikalnya hakikat itu tidak terpancar. Saya selalu ambil contoh perkara ini. Saya sebutkan tadi tentang soal kebersihan. Adakah dalam banyak-banyak negara Islam ini tergolong dalam 40 buah negara yang terbersih? Ada ataupun tidak? Negara-negara yang diperintah oleh orang Islam ini, negara mereka begitu bersih. Itu yang saya sebut. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Sedangkan kita sebut an-nazafah minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kita meletakkan dalam iman itu perkara bersih itu, menjaga kebersihan, kesucian itu merupakan perkara yang utama. Tetapi bila tengok pada realitinya, kenapa negara-negara Islam tidak berlaku sedemikian? Sudah environmentnya tidak bersih, kemudian persekitaran, cara dia memerintah kerajaan, cara dia menguruskan kerajaan pun tidak nampak bersih. Rasuah berleluasa. Jadi saya dapat tengok di sini, dari segi matlamat berpolitik itu telah salah. Sebab itu daripada 2 minggu dulu saya sudah sebutkan, apabila kita nak melibatkan diri sebagai seorang ahli politik, apa tujuan kita? Kalau tujuan kita nak dapatkan kuasa kerana di situ ada harta rampasan, harta yang begitu banyak dan sebagainya, kalau itulah matlamat kita, inilah yang akan berlaku. Tetapi kalau matlamat kita terlibat dalam politik untuk mendapatkan kuasa bagi memakmurkan negara, dapat menjadikan negara kita satu negara contoh yang boleh diikuti oleh negara-negara bukan Islam. Maknanya negara bukan Islam tengok negara Islam, dia hormat. Dari segi teorinya agama kita bercakap, suruhan agama kita dipraktikkan oleh orang yang beragama Islam itu. Persoalannya hari ini di negara-negara Islam, majoriti hari ini tergolong dalam negara-negara sedang membangun. Tidak ada pun dalam negara Islam ni dalam kategori negara maju. Kita tak nampak lagi dari sudut itu. Dan begitu juga cara kita menguruskan negara dari sudut pertahanan. Saya bagi satu contoh. Kalau kita tidak mahu diperkotak-katikkan oleh negara luar, negara Islam mesti kuat. Bila dia kuat, baru negara lain rasa gerun, rasa kita ada izzah, rasa makna kemuliaan. Dalam Quran pun sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maknanya Islam nakkan kita ini menjadi orang yang kuatlah. Kalau menjadi negara yang kuat, disebutkan kiasan dalam ayat ini kuda-kuda yang bertambat. Mana kita bersiap sedia dengan segala kekuatan yang ada. Berapa buah negara Islam yang kita boleh banggakan dari segi teknologi persenjataannya? Saya mengkaji senjata-senjata oleh negara Islam dibeli pada negara luar dan sebagainya. Kalaulah negara Islam
Islam nak cipta jarum pun tak boleh, contoh je lah kan. Kita bersumpah demi masa, kita tak boleh buat jarum jam pun. Kalau itu pun kita tak mampu buat disebabkan oleh masa kita kan nak berebut kuasa, nak menjadi seorang ahli politik, nak merebut kuasa kerana di situ ada lubuk duit dan sebagainya. Akhirnya masa-masa kita itu terbuang begitu saja dengan perebutan kuasa sedemikian sehingga terlepas pandang untuk mencipta kegemilangan. Sebab itu sayang sekali umat Islam hanya berretorik kegemilangan masa lalu tetapi gagal untuk mencipta kegemilangan masa kini dan akan datang berpandukan kegemilangan yang telah dicipta pada masa lalu.